Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya dah check tadi, Akilah tak ada pun saya dapat request untuk follow. Akilah saya tak dapat request pun untuk follow. Ada. Lain kali bagi tahulah dah follow dah ni. Okey, tak apa. So kita terus start lah. Chapter 8. Saya harap kamu dah baca. Dan sebelum kita pergi lebih mendalam, saya just nak terangkan beberapa terms yang penting untuk chapter 8 iaitu chemical equilibrium. Okay. So basically bila tajuk dia chemical equilibrium, bila tajuk dia chemical equilibrium ni membawa maksud keseimbangan. Dia balance. Dia balance. Kalau macam kita ada seesaw kan? Ada seesaw. Kalau ada seesaw. Kalau dia sama, ini kita kata equilibrium. Dia samalah, dia sama. This one kita kata equilibrium. Equilibrium ini seimbang. Jadi untuk tajuk hari ni, kita akan belajar 8.1 iaitu A dengan B, iaitu explain a reversible reaction. Apa itu reversible reaction? Dan juga pada bahagian seterusnya kita akan belajar state the characteristic of a dynamic equilibrium system and law of mass action. Itu dua benda dulu yang kita akan belajar. So, for 8.1 kita akan belajar tentang dynamic equilibrium. Apa itu dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium. Dynamic ini, kalau kamu perasan, dia membawa maksud ongoing. Dia sentiasa berjalan dalam progress. Dia tak stagnan, dia lawan pada stagnan. Stagnan ini dia berada pada satu tempat dan dia tidak melakukan apa-apa pergerakan. Tetapi dynamic ini dia sentiasa bertindak balas, sentiasa bergerak. Jadi dalam dynamic equilibrium kita ada beberapa term yang kamu kena faham. Yang pertama tentang reaction. Reaction ini kita ada dua. Kita ada dua reaction iaitu reversible dan juga irreversible reaction. Reversible dan juga irreversible. Sebab apa? Sebab dynamic equilibrium ini basically kita nak membincangkan apa yang berlaku dalam reaction. Dan reaction kita terdapat dua jenis, iaitu reaction reversible yang bermaksud boleh berpatah balik, boleh berulang, ataupun yang lagi satu ialah irreversible reaction. Saya ulang lagi sekali. Untuk dynamic equilibrium, basically kita akan belajar tentang keseimbangan satu-satu reaction. Dan reaction ini berlaku terbahagi pada dua reaction dalam reversible dan juga irreversible reaction. So, irreversible, kita pergi pada definition irreversible dahulu. Irreversible ni dia punya equation macam biasa. Kita akan ada produk, kita akan ada reactant. For example, A plus B jadi C. So kita tahu kita punya A plus B ini ialah kita punya reactant dan C ialah kita punya produk. Bila kita kata tentang irreversible, dia ialah satu reaction yang bila mana reactant dah berubah menjadi produk, produk itu stabil dan dia kekal sebagai produk. Jadi kita present kita punya reaction menggunakan arrow ini. This type of arrow. Contoh, kalau kita nak bagi contoh irreversible reaction, reaction yang tidak boleh berulang. Contohnya pada diri kita. Pada diri kita ialah aging process, di mana kamu semua, kita semua pernah jadi baby. Dah pernah jadi baby, kita semua pernah masuk tadika, pernah masuk sekolah. Dan sekarang saya dah bekas ex-student matrik. Kamu sekarang sedang melalui matrik. Jadi
secara amnya kita tak adalah boleh tiba-tiba masuk tadika balik. Gila kamu masuk tadika balik kan. Tak ada. So, itu irreversible reaction. Ataupun dalam chemistry-nya, bila mana kita membuat proses combustion, tengok dalam nota kan dia bagi tahu contoh pembakaran metan. Okey, metan. Ataupun kalau saya nak bagi bahasanya mudahnya, okey, kita ambil sehelai kertas, kita bakar. Boleh tak bila lepas kita bakar, kita dapatkan kertas balik? Tak, boleh. Itu irreversible reaction. Bermakna reaction yang dah berlaku dan menghasilkan produk yang stabil dan tidak menjadi reaktan balik. Okey, jadi untuk irreversible reaction, dia tak ada kaitan dengan dynamic equilibrium. Sebab apa? Dynamic equilibrium mostly dia pada reversible reaction. Okey, so kita tengok pula apa itu reversible reaction. Okey, reversible reaction. Saya yakinlah kamu dah baca nota kan? Kita guna balik equation yang biasa tadi. A plus B, C plus D. Okey, jadi kita tahu A tambah B ni kita punya reaktan. C plus D jadi produk. Okey. Jadinya sekarang perbezaan hakiki yang kita nampak ialah pertama sekali bagaimana kita menulis persamaan untuk reversible reaction. Okey. So, untuk reversible reaction, cara kita lukis, tengok ni kita ada arrow. Ini memang arrow untuk mewakili reversible reaction. Di mana arrow dia half headed. Okey, kalau full head macam ni kan. Tapi dia half head. Okay, so for the first half head yang dia pergi ke arah kanan, ini membawa maksud forward reaction. Dan yang ke kiri, ini membawa maksud backward reaction. Backward reaction. Okay, jadi forward reaction ini membawa maksud kita punya reaction daripada reaktan jadi produk. Maknanya reaction yang kehadapan. Reaction yang kehadapan. And then backward reaction pula ialah reaction yang daripada produk dia jadi reaktan balik. Kenapa dia boleh berlaku reversible reaction? Sebab A plus B reaktan ni menghasilkan C plus D sebagai produk. Tetapi C plus D ni dia bukan produk yang sangat stabil. Okay? So bila dia tak stabil, bila masa condition ataupun surrounding itu surrounding yang sesuai, C plus D pun boleh berulang balik menjadi A plus B. Okey. So, kita lihat juga untuk reversible reaction, kita ada dua jenis. Kita ada dua jenis reaction. Yang pertama ialah physical equilibrium. Okey, reaction macam ni lah. Bila ada reversible reaction, okey, kita akan mencapai equilibrium. Kita akan mencapai equilibrium. Equilibrium ini ada ciri-ciri dia, ada dia punya spesifikasi dia. Okey, cuma saya bring forward, saya bawa ke hadapan. Saya nak bincang dahulu tentang physical equilibrium dan juga chemical equilibrium. Okey. So, kita ada dua jenis reversible reaction yang boleh mencapai equilibrium. Yang pertama physical equilibrium. Contohnya, kita ada water H2O dalam liquid yang kemudiannya dia berjadi H2O dalam gas. Okey. Contohnya kita bakar air, kita jerang air, ini air dan kita tutup. Okey. And then ini kita punya api lah, kita punya api. Okey. Bila kita punya air ni dah capai boiling point, kamu perasan kan akan ada gas naik. Okey, di mana kita dah nampak berlakunya forward reaction, iaitu daripada liquid kita ni dia jadi gas. Okey. Tetapi sekarang kita berada pada dalam closed surrounding. Okey, kita tutup sistem kita. Jadinya wap air ni yang dah jadi gas ni, bila dia terlekat pada kita punya dinding-dinding ni, dia bertukar semula dari gas jadi liquid. Okey, dari gas jadi liquid. Fahamkan perkataan saya?
Okey, water, okey, bila dia mula menggelegak, dia akan jadi gas. And then pada masa yang sama juga, ada gas-gas yang sebelum ini dia telah menjadi air. Dia telah melekat dekat dinding permukaan kan. So dia menjadi air semula. Okey. Jadi bila mana kadar faham ya? Kadar water yang liquid ini bertukar menjadi gas sama dengan kadar gas yang water ni bertukar menjadi liquid, dia equal, dia rate dia sama. Itulah yang kita namakan dia telah mencapai equilibrium, keseimbangan. Okey, maknanya jumlah liquid yang bertukar menjadi gas, okey, maknanya forward reaction ni sama dengan jumlah gas bertukar menjadi liquid. Itu kita namakan equilibrium. Okey, rate of forward reaction equal to the rate of reverse reaction. And then untuk chemical equilibrium. Okey, chemical equilibrium ini yang kita lihat pada perubahan chemical changes. Kalau yang ini physical changes. Okey, physical changes yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, tetapi kalau kita ada chemical changes, contohnya ada satu equation yang diberi ialah daripada N2O4. Okey, N2O4 kita ni dalam bentuk liquid, colourless. Okey, dia bertukar, dia boleh decompose. Actually dia decompose menjadi 2NO2 dalam bentuk gas. So adalah warna dia. Ini bermakna liquid kita ni warna apa? Jernih. And then kita akan ada air bubble. Air bubble ni warna brown. Gas kita tu warna brown. Okay, so kita perangkap lah, maknanya kita perangkap kita punya gas yang terhasil. Okay, so chemical equilibrium, okay, kalau kita lihat rate of forward sama dengan rate of reverse reaction. Okay, kita tengok balik yang dalam tu. So bila mana mula-mula kita ada satu container. Okay, kita ada satu container. Okay, mula-mula kita isi N2O4 sahaja. Kita isi N2O4. Okay, and then N2O4 ni, okay, dia berubah menjadi NO2. Okay, 2 mol NO2. Okay, bila N2O4 ni kita dah produce jadi NO2, jumlah NO2 dah makin banyak kan. Tapi jumlah NO2 ni dia tak stabil. So NO2 ni dia reverse balik menjadi N2O4. Dia reverse balik jadi N2O4. Jadi dia akan mencapai equilibrium. Okay, bila mana rate of reaction, forward reaction iaitu rate of N2O4 bertukar menjadi NO2 sama dengan rate of reaction NO2 bertukar menjadi N2O4. Itu kamu kena faham. Okay, kamu kena faham terms tersebut. Okay, so kita lihat muka surat 97. Saya nak tunjuk diagram. Okay, iaitu reaction N2O4 menjadi NO2. So basically reaction 1 and reaction 2 happen at the same time because they are in a closed system. That means kita bayangkan kita dalam satu vessel, kita tutup. Chemical equilibrium ni sebenarnya satu subjek yang sangat penting untuk chemical engineering. Okay, chemical engineering ni apa lagi yang dia buat kan? Dia akan buat chemical dalam mass production. Production yang sangat besar dekat kilang-kilang. Dia bukan buat dekat dalam lab. That's why kita belajar tentang rate of reaction. Okay, selaju mana kita boleh hasilkan produk dan produk tu bertukar semula menjadi reactant. Okay, jadi basically N2O4 jadi NO2. Sebenarnya kita ada dua jenis reaction dalam satu equation. Okay, reaction yang pertama ialah forward reaction di mana N2O4 bertukar menjadi NO2. Reaction yang kedua ialah daripada NO2 bertukar menjadi N2O4. Jadi bila kita combine dalam satu vessel kedua-duanya, reaction ini akan berlaku serentak. Okay, bila reaction ini berlaku serentak dan kadar forward reaction
sama dengan kadar reverse reaction, ini menunjukkan dia dah capai equilibrium. Okey. Di mana kita lihatlah definition dia. Okay, equilibrium, a state in which there are no observable changes as time goes by. Okay, bermakna dia punya value ataupun penghasilan production itu dah tak ada perubahan dari segi jumlah. Okay. So, most chemical reaction are reversible at equilibrium. The concentration of the reactant and product constant over time. Remain constant over time. Bermaksud tidak berubah. Okey. So, saya pergi balik sini. So, tadi kita bincang tentang apa itu equilibrium. Jadi, kita ada karakteristik untuk sistem pada mencapai equilibrium, mencapai keseimbangan. Iaitu yang pertama, reactant and product concentration are constant over time. Okay, the constant, and then forward reaction sama dengan rate of reverse reaction. Dan Q, kita ada Q akan sama dengan equilibrium constant iaitu K. So, ada 3 karakteristik. So, saya nak tunjukkan macam mana dynamic equilibrium ni kita boleh faham melalui graf. Macam sengit-sengit je. Okay, kita boleh faham melalui graf. So, saya kena lukis lah untuk kamu faham. Okay. So, kita ada satu equation kan. Kita guna je equation yang sama. Iaitu N2O4. Okay, N2O4 liquid. Dia jadi NO2 gas 2 mol. Okay. Okay. So, kita present melalui graf. Okay. Present melalui graf. Okay. Kita ada paksi untuk concentration. Maknanya value. Kita punya amount of reaction and juga kita punya produk. Okay. Reactant yang produk. Dan kita ada paksi time. Time ni menunjukkan kita punya reaction progress. Okay. Dah selama mana kita punya reaction itu berjalan. Jadi kita kena faham. Okay. Kalau kita mulakan reaction ni, kita mulakan dengan hanya ada reactant. Iaitu N2O4. Okay. Ini bermakna. Okay. Kita N2O4 ni ada value lah. Okay. Dia ada. Okay. Dan kalau kita mula dengan N2O4, ini bermakna kita belum ada NO2. NO2 kita dalam kadar kosong. Tak ada. Dan makna dalam bekas tu kosong, tak ada. So, N2O4 ni, by time, dia punya value akan menurun. Sampailah satu masa dia constant sahaja. Kenapa value dia menurun? Okay. Value dia menurun sebab apa? N2O4 ini, dia dah decompose menjadi NO2. Dan, okay, ini saya tak cantik pula. Okay, dia menurun. Okay, dia menurun. Okay, dia menurun. So, ini kita punya N2O4. Okay, so this is our N2O4. And then NO2. NO2 kita value dah akan meningkat lah. Sebab apa? Dia terhasil. So, ini kita punya NO2. Okay. Jadi, tengok betul-betul. Grafnya saya lukis. And then, saya mula lukis garisan pada bahagian yang sama. Yang data ni. Ini saya letak T1. Okay. So, kita nak fahamkan graf ni macam mana. Okay. So, kita lihat. Pada awalnya, kita hanya ada reactant. Iaitu N2O4. Okay. So, dia decompose menjadi NO2. Dapat lihat. Okay. N2O4 punya value menurun. Jumlah menurun. Dan jumlah NO2 menaik. Tetapi, pada satu masa, bila sampai T1, kita kata tempoh matang ni lah. Tempoh dia ni, kita lihat dia punya value data. Mendata. Okay. Tak berubah. Tak ada turun naik dah. Yang asal ni je. Dia ada turun naik. Okay. Di mana yang asal ini, masa permulaan lah. Masa N2O4 decompose menjadi NO2 dan NO2 pun mula bercantum balik menjadi N2O4. Okey. So, for example, ini contoh sahaja saya letak value Kalau ini saya letak 5, ini saya letak 7 kan. Jadi bila dah capai equilibrium, kita tengok concentration kita punya reactant dengan produk remain unchanged. Maknanya tak berubah. Dia bukan sama je, dia bukan sama.
Dia bukan N2O4 punya concentration sama dengan NO2. Itu kefahaman yang salah. Dia yang betulnya kefahamannya ialah concentration NO2 dengan concentration N2O4 tidak berubah. Dia constant. Kalau dicapai equilibrium NO2 ini pada concentration 7, 7 lah sampai ke sudah. Kalau N2O4 capai equilibrium pada value 5, 5 lah sampai ke sudah. Jadinya start daripada T1 ini, kita punya reaction dah mencapai dynamic equilibrium. Okay, dynamic equilibrium. Kenapa? Apa yang menyebabkan saya mengatakan bila dah capai satu tahap ini, kita dah capai dynamic equilibrium, kita ada karakteristik dia. Yang pertama, tengok balik point number 4, muka surat 98. Reactant and product concentration are constant over time. So, dia constant. Concentration reactant yang produk tidak berubah mengikut masa. Maknanya, reaction ongoing dan reaction berlaku simultaneously. Forward reaction dengan backward reaction berlaku simultaneously. Dia berlaku serentak. Okay, itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, rate of forward reaction. Okay, rate of forward reaction sama dengan rate of backward reaction. Kadar kelajuan berlakunya rate of forward reaction sama juga dengan kadar kelajuan berlakunya reverse reaction. That's why dia punya concentration remain unchanged. Contohnya, kalau 1 mol menghasilkan 2 mol NO2, pada waktu yang sama 2 mol NO2 pun akan menghasilkan balik N2O4. Okey. Dan yang ketiga, the reaction quotient sama dengan equilibrium constant. Iaitu nanti kamu akan jumpa di mana Q kita akan sama dengan K. Okey, K. So, K ini merupakan kamu punya constant yang kita akan belajar pada 8.2. Okey. Sebenarnya kedudukan K adalah di sini. K adalah constant, Q kedudukan dia di sini ataupun di mana-mana sahajalah pada kita punya graf. Okey. So, apa yang dimaksudkan dengan bila kita capai dynamic equilibrium? Okey. Selain daripada ciri-ciri ketiga ni, okey, iaitu bila mana sistem dah capai equilibrium, kita ada apa yang menyebabkan dia dah mencapai dynamic equilibrium. Okey. So, kita lihat definisinya. Reactant and product concentration stop changing. Stop changing maknanya dia stop lah nak turun naik. Okey, dia akan constant sahaja because the forward and reverse reaction become equal. Okey. So, equilibrium is a dynamic equilibrium. Bateri saya dah low lah. Yang kita capai ni ialah kita dynamic equilibrium. Okay. Means that after T1 the reaction did not stop. So dia tak stop. Tapi apa yang membuatkan di data ni adalah rate of forward reaction sama dengan rate of reverse reaction. Okay. Ini yang saya dah terangkan. So bila rate ni sama, okay, 2 jadi 1, 1 jadi 2 balik, 3 jadi 2, 2 jadi 3 balik. So dia akan menyebabkan there is no need change in concentration N2O4 and also NO2. Okay, itu yang kita kena fahami dengan dynamic equilibrium. Jadi 3 ciri. Okay. So yang ini adalah graf. Kita ada 3 graf. Okay, 3 graf yang mencapai equilibrium. Yang kita boleh lihat apa persamaan bila dah capai equilibrium ialah dia punya garis tu. Dia punya garis pada graf kita ni dia mendata. Silap pen. Okay, dia mendata. Macam ni kan. Sampai ni nampak tak dia mendata. This one is our T1. And then this one pun sama. T1. And then this one pun sama. T1. Cuma beza ketiga-tiga graf ni kita ada satu equation. N2O4 menjadi NO2. Okay. Equation yang pertama, graf yang pertama ialah bila kita start with NO2 dahulu. Maknanya kita ada value NO2 dahulu. Nampak ni. Value NO2 sedih kamu punya nota kan. Kita punya nota sedih.
boleh rujuk kita punya hard copy lah, soft copy. Okay, so concentration kita mula pada NO2 dulu. Concentration dia tinggi dan dia berkurang. And then bila dia berkurang, N2O4 pun akan meningkat. And then sampai satu masa value ni akan sekata. Okay. And then ini kalau kita start with N2O4 lah. Yang saya buat graf tadi, saya just nak kamu fahamkan je. Kita boleh tengok. Kalau kita start N2O4, kita tengok N2O4 menurun. Okay. NO2 menaik. Okay. Dan yang ni kalau kita masukkan dalam satu vessel tu, kita masukkan kedua-duanya. Kita ada dua spesies. Kita ada spesies N2O4 dan kita ada spesies NO2. So, kita ada 3 graf. Jadi, kamu boleh fahamkan melalui concentration yang diberi ni. Cuma untuk value K ni nanti saya akan ajar macam mana nak cari. Okay. So, yang ni nanti boleh baca dan fahamkan. Okay. And then dia tak ada masalah, kita boleh masuk 8.2. Okay. So sampai situ sahaja untuk kita memahami tentang dynamic equilibrium. Okay. And then graf ni kita panggil sebagai curve of concentration, reactant and product. Okay, against time. Maksudnya kita ada 3 jenis graf. Okay, kita ada 3 jenis graf. Kalau nak, kita boleh terangkan sikit lagi lah. Cuma bateri saya dah low. Nanti saya sambung lah. Kalau nanti saya sambung sikit lagi untuk terangkan tentang graf. Okay. So, sampai sini saja untuk kali ni. Kejap lagi saya sambung. Okay, so that's all. Thank you.